Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Nabi, selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini adalah malam terakhir untuk kita membincangkan kupasan, untuk kita mengupas tentang buku Lead Like Muhammad, Teknik Mendorong Perubahan Tingkah Laku, yang ditulis oleh Puan Guru Puan Ainun Muhammad. Jadi kita malam ini malam terakhir, namun puan-puan masih boleh mengikuti banyak lagi teknik-teknik, kerana dalam masa 3-4 malam termasuk malam ini, kita hanya sentuh beberapa teknik sahaja. Kita hanya sentuh beberapa teknik. Lebih banyak lagi teknik-teknik yang masih kita tidak sentuh. Kita belum sentuh teknik memuji, teknik menaikkan self-esteem orang kanan. Kan semalam kita ada bincang tentang skill mendorong tingkah laku, kumpulan-kumpulan yang berbeza prestasinya. Ianya memerlukan kepada skill kemahiran yang berbeza. Kita belum lagi bincangkan tentang bagaimana menangani situasi tegang di antara dua orang kanan kita yang bergaduh. Kita belum lagi bincangkan tentang bagaimana cara betul melakukan brainstorming. Kita sebagai ketua, bagaimana mahu melakukan brainstorming. Kita masih belum membincangkan tentang bagaimana caranya kita sebagai ketua mahu masuk ataupun campur tangan dalam urusan peribadi anak-anak buah. Ada caranya tuan-tuan dan puan-puan. Ada ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk kita masuk campur dalam urusan peribadi anak-anak buah. Kemudian kita tidak sentuh lagi tentang bagaimana cara untuk menerima aduan. Kita sebagai ketua, bagaimana cara kita berhadapan dengan pekerja datang pada kita dan memberi aduan, mengadu itu ini. Kita tidak lagi menyentuh tentang bagaimana caranya untuk memberi inspirasi kepada pekerja-pekerja kita yang bersedih. Kita perlu naikkan dulu self-esteem pekerja kita, barulah kita boleh menyelesaikan masalah dia. Itu pun masalah-masalah peribadi pekerja kita tidak boleh selesaikan. Masalah peribadi kita tak boleh selesaikan. Namun dalam buku ini Nabi tunjukkan, sekiranya kita menghiburkan hati pekerja kita yang sedang bersedih, kita menghiburkan, kita memberi hiburan kepada hati pekerja kita yang sedang sedih, secara tidak langsung pekerja ini dia akan berjumpa jalan untuk menyelesaikan isu yang mereka hadapi. Jadi bagaimana cara betul untuk kita menyukakan hati pekerja yang sedih? Bagaimana cara betul untuk kita menggembirakan hati rakan sekerja kita yang sedang bersedih, yang sedang bersedih, yang mungkin sedang ditimpa musibah? Bagaimana caranya? Bercakap tentang musibah ni tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya lah tuan-tuan dan puan-puan pergi atau melawat tempat-tempat atau rumah-rumah yang sedang dirundung kematian. Puan-puan pergi melawat rumah tersebut ada kematian. Jangan sesekali berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan ini, jangan sesekali mengatakan bahawa dah salam-salam tu terus kata
sabarlah, Allah lebih menyayangi suami puan sebagai contoh, atau Allah lebih menyayangi ayah yang dah pergi ni, sabarlah, suruh sabar. Jangan sesekali sebut perkataan begitu. Ada caranya bagaimana kita mahu menggembirakan hati orang yang ditinggalkan, ada kematian, mereka sedang bersedih atas kematian tersebut. Ada caranya yang telah pun Nabi tunjukkan. Jadi banyak lagi teknik-teknik di dalam kita memimpin yang ada terkandung di dalam buku ini yang kita tidak sempat sentuh dalam masa 4 hari ini. Okay? Baik, saya recap. Pada malam pertama, kita sudah tahu asal-usul perjalanan buku Lead Like Muhammad. Bermula pada tahun 2012 sehingga akhirnya pada hari ini terbitlah sebuah buku manual yang lengkap sebagai rujukan setiap orang pemimpin. Daripada tahun 2012. Sebelum terbitnya Lead Like Muhammad ni, ada pelbagai banyak artikel-artikel yang ditulis, ada buku-buku mini buku, buku-buku mini yang menerangkan tentang teknik mendorong perubahan tingkah laku. Tuan-tuan boleh baca. Tak dapat tengok kulit depannya? Baik Tuan Nasir, saya tunjukkan. Ini kulit depannya. Lead Like Muhammad, teknik mendorong perubahan tingkah laku, Puan Ainun Muhammad. Tuan Nasir boleh klik PTS, cari di PTS, FB PTS, boleh shopping di situ. Kebetulan pula PTS pada bulan ini sempena Maulidur Rasul ada package combo. Jadi beli beberapa buku harganya lebih rendah dari jika Tuan Nasir beli satu-satu. Puan Nik Keluang Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Terima kasih bersama kita hari ini. Kalau puan ini kali pertama bersama, puan-puan boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk video-video pada malam pertama, malam kedua dan malam yang ketiga. Hari ini malam yang terakhir, malam yang keempat. Assalamualaikum Pelangi Jingga. Waalaikumsalam Tuan. Waalaikumsalam. Baik, pada malam kedua, kita sudah tahu ada empat ciri utama dalam buku ini. Apabila tuan-tuan tahu mengenai ciri-ciri ini, dia menambah kesan yang mendalam terhadap pengalaman tuan-tuan apabila membaca buku ini. Ya. Kemudian kita tahu juga tentang teknik-teknik apabila kita berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan peribadi. Ada bezanya kesalahan peribadi dan kesalahan jenayah. Kesalahan peribadi ada bezanya dengan kesalahan jenayah. Kesalahan jenayah ada hukumannya di dunia, tapi kesalahan peribadi tidak ada. Jadi bagaimana kita mahu berhadapan dengan staf-staf kita yang mempunyai kesalahan peribadi. Kita sudah bincangkan pada malam yang kedua. Kemudian semalam kita melihat bagaimana caranya apabila Nabi melakukan teguran kepada orang yang kali pertama membuat kesalahan. Ada bezanya, ada beza teknik membuat teguran kepada orang yang kali pertama melakukan kesalahan dengan beberapa kali melakukan kesalahan. Pada sesi live kita tidak sempat berbincang ataupun kita tidak sempat memperkatakan tentang bagaimana sekiranya staf kita melakukan kesalahan tu banyak kali, bagaimana cara kita nak tegur. Jadi yang itu kita tak sempat nak bincangkan. Namun tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan buku Lead Like Muhammad. Di dalamnya ada terkandung teknik-teknik. Okay? Baik, malam ini adalah malam terakhir. Jadi pada malam yang terakhir, oleh kerana pagi tadi berlaku, saya berhadapan dengan satu situasi bersama staf, satu situasi yang ketua itu perlu memberikan solusi. Jadi staf buat kesilapan, ketua perlu beri solusi. Jadi bagaimana cara ketua memberi solusi? Semalam staf buat kesilapan,
Kesilapan itu kali pertama, bagaimana cara ketua menegur kesilapan itu. Tapi pada hari ini kita fokus pula kepada teknik bagaimana cara kita nak memberi solusi. Dalam teknik memberi solusi ni tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bawakan 3 aplikasi hadis, 3 rujukan hadis. Hadis yang pertama pada bab yang ketiga, iaitu Safwan bangun lambat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hari ini adalah hari yang pertama mengikuti live mengenai kupasan Lead Like Muhammad, tentunya tuan-tuan dan puan-puan akan tertanya-tanya, apa kau namanya kan? Hadis Safwan bangun lambat. Dia ada nama. Setiap hadis tu kita letakkan nama supaya untuk menyenangkan rujukan kita. Okay. Jadi pada malam ini 3 aplikasi hadis, iaitu hadis Safwan bangun lambat. Hadis yang kedua ialah aplikasi hadis perempuan marah kepada untanya, dan hadis yang ketiga ialah hadis Tufail gagal berdakwah. Jadi kita boleh lihat 3 aplikasi hadis. Dalam 3 aplikasi hadis ni konteksnya berbeza-beza, namun teknik yang Nabi tunjukkan adalah teknik yang sama, iaitu teknik memberi solusi. Okey, baik. Kita tengok dulu hadis yang pertama dalam bab yang ketiga, iaitu Safwan bangun lambat. Okey. Dalam hadis Safwan bangun lambat, lebih baik saya bacakan hadisnya supaya tuan-tuan akan lebih faham konteks perbincangan kita. Dalam hadis Safwan bangun lambat, hadisnya begini. Abu Sa'id Al-Khudri melaporkan, pada suatu hari isteri Safwan bin Al-Mu'attal, isteri dia, mengadukan kepada Rasulullah perihal suaminya tidak solat subuh, melainkan selepas matahari terbit. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang isteri mengadu kepada seorang ketua, pemimpin agung, pemimpin negara pula tu kan, tentang suaminya yang tidak solat subuh melainkan selepas matahari terbit. Maksudnya Safwan ni dia solat subuh selepas matahari terbit, baru solat subuh. Okay. Safwan memberitahu Nabi, katanya, berkenaan aduan isteri saya bahawa saya tidak solat subuh sehingga selepas matahari terbit, hal itu kerana kami datang daripada keluarga yang memiliki tradisi begitu. Hampir setiap hari kami bangun selepas matahari terbit. Mendengar penerangan Safwan itu, Nabi berkata, apabila bangun tidur, solatlah ketika itu juga, wahai Safwan. Hadis ini direkod oleh Sunan Abu Daud. Okay. Ceritanya, isteri Safwan mengadu kepada Nabi bahawa suaminya ini bangun solat subuh selepas matahari terbit. Lepas tu Safwan pun datanglah. Safwan pun membela diri dia. Safwan kata, wahai Nabi, kata, berkenaan aduan isteri saya yang saya ni tidak solat subuh sehingga selepas matahari terbit, hal ini kerana kami datang dari keluarga yang memiliki tradisi begitu. Disalahkan pula nenek moyangnya. Sebab daripada nenek moyangnya itulah tradisi keluarga memang solat lepas matahari terbit. Okey. Tapi cuba kita tengok apa yang Nabi buat. Bagaimana cara Nabi respon? Nabi terus berkata, apabila bangun tidur, solatlah ketika itu juga, wahai Safwan. Nabi tidak sedikit pun mengungkit-ungkit kesalahan Safwan. Nabi terus beri solusi. Dan Nabi, kalau kita tengok di sini, dia ada 2 kesalahan. Satu kesalahan isteri Safwan. Isteri Safwan datang kepada Rasulullah dan mengadu perihal suaminya, membuka aib suaminya, membuka pekung di dada suaminya, bagi tahu, Rasulullah, suami saya ni tak bangun solat subuh, hanya dah matahari terbit barulah dia solat subuh, ya Rasulullah. Ini kesalahan. Ini satu kesalahan.
Kemudian Safwan pula, ini kesalahan Safwan. Kesalahan Safwan ialah dia menyalahkan tradisi keluarga. Dia salahkan pula, dia blame game kan. Dia blame other people. Yang menyebabkan dia bangun lambat dan bersolat subuh. Jadi, tapi Nabi tidak merujuk, Nabi tidak sebut pun pasal kesilapan dan kesalahan ini. Nabi terus beritahu, apabila bangun tidur, solatlah ketika itu juga, wahai Safwan. Alangkah indahnya sifat dan akhlak Nabi. Jadi bila berlaku begini tuan-tuan dan puan-puan, kesannya kepada diri pengadu. Kalau kita tengok pengadu ni very emotional. Seorang perempuan yang emotional, seorang isteri yang emotional, dia dah tak tahu, mungkin dia pun dah penat lah nak cakap pada Safwan suruh supaya bangun solat subuh lebih awal. Pengadu ini emotional pengadu ini, Nabi tidak fokus pun pada emotional pengadu. Nabi juga tidak fokus kepada apabila Safwan menyalahkan, memberi alasan. Nabi juga tidak fokus pada alasan-alasan Safwan. Nabi terus beri solusi. Nabi kata, apabila bangun tidur, solatlah ketika itu juga, wahai Safwan. Jadi anak-anak kita sudah buat silap, tertumpahkan air. Walaupun kita baru mop, sebagai contoh, kita baru mop, tumpah pula air Milo yang pekat, tumpah. Jadi jangan fokus pada kesalahan, kesilapan menumpahkan air. Terus fokus apabila tumpah air, teruslah lap. Ada banyak kesannya kalau sekiranya kita tidak fokus pada kesalahan. Ada banyak kesan. Salah satu kesannya adalah kesan kepada kecederaan emosi. Sekiranya kita fokus pada kesilapan, kesalahan, kan kita menunding-nunding. Kamu ni mana boleh bangun begini. Dia kesannya dia boleh memberi kecederaan emosi. Emosi tercedera, self esteem jatuh. Kalau kita tengok tuan-tuan, puan-puan, teknik Nabi ni, Nabi sangat menjaga self esteem orang lain. Nabi terlalu menjaga. Nabi melindungi self esteem orang lain. Saya teringat apabila bercakap tentang melindungi self esteem, saya teringat sebuah kisah di mana pernah berlaku sewaktu itu lawatan anak-anak sekolah, sekolah akademi bakat, lawatan anak-anak sekolah. Waktu pulang dari lawatan, pulang untuk tiba ke sekolah, tiba-tiba seorang murid dia berkata dengan kuat, "Cikgu, bau busuk macam bau tahi." Dengan kuat je dia berkata. Okey, kemudian cikgu ni bagaimana mereka cicit-cicit, cakap-cakap, rupa-rupanya memang ada seorang pelajar murid lelaki terbuang air besar di dalam bas. Jadi apa yang berlaku? Cikgu ni dia panggil 2-3 orang, dia panggil 2-3 orang, minta driver untuk hentikan bas, dan cikgu ni pun panggil 2-3 orang tadi turun. Maksudnya cikgu ni ada 2-3 orang cikgu, panggil 2-3 orang murid lelaki, turun. Semuanya turun. Jadi mereka ni saling tidak tahu siapa yang terbuang air besar di dalam bas. Betapa cikgu mahu menjaga self esteem anak yang terbuang air besar itu. Jadi mereka kenapa turunkan 2-3 orang? Supaya orang tak syak yang mana satu yang terbuang air besar. Kemudian waktu cikgu menyelesaikan hal anak yang terbuang air besar tadi, cikgu tu berpesan, ini maruah kawan kamu. Jangan menceritakan hal ini, jangan membuka aib kawan kamu. Cikgu terus beritahu begitu. Jadi kawan tadi, bila mereka bertiga naik bas, semua okey, termasuklah yang terbuang air besar.
Ini salah satu kesan apabila cikgu-cikgu dilatih dengan teknik mendorong perubahan tingkah laku lead like Muhammad. Inilah kesannya. Jadi guru-guru kita juga menjaga aib pelajar-pelajarnya. Kemudian yang kedua, guru-guru kita juga belajar untuk meningkatkan self-esteem pelajar-pelajarnya. Meningkatkan self-esteem pelajar-pelajarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia memberi kesan bahawa, katalah anak ini tidak pandai, anak yang tidak pandai dalam akademik. Kita fokus tingkatkan self-esteem anak ini dalam perkara lain yang anak ini pandai. Secara tidak langsung, sedikit demi sedikit, bahagian yang dia tidak pandai ni perlahan-lahan dia akan catch up. Sebab apa? Sebab self-esteemnya sudah naik, self-esteemnya sudah tinggi. Sebab tu tuan-tuan, apabila bertanya memulakan kelas, sebelum kita memulakan kelas, dalam kelas yang ramai pelajar murid belakang, cara bertanya kepada pelajar murid belakang dan pelajar murid hadapan, cara bertanya berbeza. Ini sekali lagi dia sama dengan teknik apabila kita mahu mendorong kumpulan pekerja kita yang prestasi rendah, kumpulan pekerja kita yang prestasi sederhana, dan kumpulan pekerja yang tinggi. Skillnya skill yang berbeza. Sama juga kita gunakan teknik yang sama pada pendidikan anak-anak. Apabila kita mahu mendorong tingkah laku anak-anak. Okey? Baik, kisah Sofwan tadi itu adalah aplikasi hadis yang pertama. Apabila kita mahu tahu bagaimana cara ataupun teknik untuk fokus kepada solusi. Jangan fokus kepada emosionalnya isteri Safwan. Kalau ada pelanggan kita yang marah-marah, datang marah-marah minta tuntut ganti rugi, sekiranya dia tengah berdiri, kita minta dia duduk. Duduk dulu puan. Hidangkan air kepada pelanggan kita. Hidangkan air. Kemudian dia pun mengadulah, popek. Kita jangan, saya pernah terdengar baru-baru ini, bagaimana seorang klien tu, dia mahu tahu bagaimana cara yang betul untuk menyelesaikan masalah pelanggannya. Jadi dalam latihan itu, berkali-kali, ini macam simulasi, berkali-kali orang yang melakukan kesalahan itu meminta maaf berkali-kali. Sekali minta maaf cukup. Fokus terus kepada solusi. Tak perlu nak minta maaf. Tidak. Pelanggan yang tengah emosional, dia tak nak dengar perkataan minta maaf tu. Dia cuma mahu tahu apa yang saya akan dapat. Dia mahu tahu apa yang saya akan dapat. Dia terus nak tahu apa solusi dia. Dapat duit balik ke, ataupun mungkin akan diberikan produk yang baru. Tidak perlu meminta maaf berkali-kali sampai annoying. Kan? Okey, baik. Kita tengok pula dalam konteks hadis yang kedua, hadis perempuan marah kepada untanya. Yang ini dalam bab 35. Perempuan marah kepada untanya. Perempuan marah kepada untanya. Dalam bab ini, sekali lagi, kita akan melihat bagaimana Nabi tidak fokus kepada emosi orang yang marah-marah itu. Nabi terus beri solusi. Mari kita lihat, saya bacakan hadisnya. Hadis perempuan marah kepada untanya. Imran bin Husin melaporkan, katanya ketika Nabi dalam suatu perjalanan, ada seorang penunggang Ansar ada seorang perempuan Ansar yang menunggang kuda. Perempuan itu tidak puas hati dengan untanya, lalu dia mengutuk-ngutuk untanya itu. Kata-katanya itu didengari oleh Nabi. Kalau kita lihat di sini, kita melakukan inference, dia tak perasan ada Nabi di situ. Dia tak perasan. Kata-katanya itu didengari oleh Nabi. Lalu beliau berkata, Nabi pun berkata, turunkan muatan unta itu, biarkan unta itu terkutuk. Turunkan.
turunkan muatan. Dia tak sebut pun perempuan kan, dia kata turunkan. Kemudian saya tengok, saya tu orang yang melaporkan hadis ini iaitu Imran bin Husain. Kemudian saya tengok perempuan itu seolah-olah dia sedang berjalan, tak ada siapa pun yang pedulikan padanya. Dia pun berjalan, dah disuruh turun, dah disuruh turun, dia pun berjalan. Waktu dia berjalan tu tak ada siapa pun yang peduli padanya. Hadis ini direkodkan oleh Muslim. Okay. Kalau kita tengok dalam hadis ini, apa yang berlaku? Perempuan itu marah-marah, mengutuk-ngutuk alat kerja je. Kita katakan unta ini, kalau kita ibrahkan dalam organisasi, kita katakan unta ini alat kerja. Staf kita marah-marah. Komputer ini buruk lah, tak boleh pasang lah, lambat lah, lembab lah, kan? Jadi apa yang kita buat? Kita remove alat kerja. Kita remove. Apa yang kita nak, kita mahu staff kita latih adalah inisiatif. Kalau komputer itu lambat, apa yang patut dia buat? Tanpa kita merujuk kepada kesalahan, tanpa kita sebut. Kita tak perlu sebut. Tak payah merungut-rungut. Kalau tak suka, buat surat. Tak perlu. Staff kita orang yang boleh berfikir. Kalau staff kita orang yang tidak boleh berfikir, ni kesilapan awal tuan-tuan dan puan-puan mengambil staff yang tidak boleh berfikir. Kan? Sudah tentu apabila kita memilih staff tersebut, sudah tentu kita tahu staff itu boleh buat kerja untuk syarikat kita. Betul? Baik. Kalau kita lihat dalam peristiwa perempuan yang mengutuk-ngutuk unta tu, kita tahu, kita boleh buat inference, Nabi tidak suka apa yang beliau nampak. Nabi tak suka. Namun sebagai seorang ketua, Nabi diam sahaja, tidak bercakap secara direct kepada wanita itu. Ada banyak hikmahnya tuan-tuan dan puan-puan bila wanita itu tidak tahu pun yang Nabi suruh dia turun dari unta je. Dan Nabi bukan Nabi yang suruh. Nabi mengarahkan orang lain, turunkan perempuan itu dari muatannya. Kita nampak staf kita merungut-rungut tentang alat kerja, kita bagi tahu pada orang kanan kita sebagai contoh, remove alat kerja itu. Sebagai contoh. Yang ini saya pernah lakukan. Pada mulanya saya tidak percaya. Saya tidak percaya kesannya sangat positif. Saya tidak percaya. Tapi oleh kerana keazaman untuk mengikut sunnah Nabi ini, sunnah berkomunikasi Nabi, saya buat sahaja. Saya terus buat. Bila saya dah belajar hadis ni dari Puan Ainun, aplikasi hadis ini dari Puan Ainun, saya terus buat. Dan saya lihat memang ada perubahan. Bila orang kanan tu menegur staff tersebut, bukan menegur, dia remove alat kerja itu, saya lihat staff itu dia akan berinisiatif. Dia akan berinisiatif dan dia tahu bahawa dia sudah melakukan kesalahan. Kerana ada cara yang lebih efektif. Jika staf itu bukan seorang yang emosional, sudah tentu staf itu bagi tahu saja kepada pihak pengurusan, alat kerja ini rosak, perlu ditukar. Bukan merungut-rungut yang tidak ada solusi. Jadi apabila Nabi nampak ketua, kita nampak situasi itu, terus beritahu pada orang kanan, remove. Remove adalah teknik yang memberi kesan yang baik untuk staf kita. Okey? Baik, mari kita lihat pula bagaimana teknik Nabi memberi solusi pada hadis yang pada hadis Tufail gagal berdakwah. Ini dalam hadis Tufail gagal berdakwah, yang ini pada bab 34. Kita buka bab 34. Okey, Tufail gagal berdakwah. Nama hadisnya Tufail gagal berdakwah. Okey, saya bacakan hadisnya. Abu Hurairah melaporkan pada suatu hari Tufail bin Amr al-Dawsi dan beberapa orang rakan-rakannya datang berjumpa Nabi. Tufail berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang suku Daus menolak ajaran Tuan. Mohonlah supaya Allah binasakan mereka." Orang-orang lain yang ada di situ berkata, orang-orang lain, ramai-ramai ada kat situ berkata,
binasalah suku Daus. Nabi pun berkata, Ya Allah, berilah kepada suku Daus itu petunjuk dan bukalah hati mereka supaya masuk Islam. Hadis ini direkodkan oleh Muslim. Cuba lihat. Staf kita merungut. Tuan, pelanggan kita ni tak nak bayar hutang. Kita panggil Alung je, kan? Kita panggil Alung, kutip hutang. Panggil Alung, pergi rumah pelanggan terus, kan? Dia sebab dia tak nak bayar hutang. Ataupun supplier, orang-orang supplier ni nak kutip duit dari pelanggan. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi kata, Ya Allah, berilah kepada suku Daus itu petunjuk dan bukalah hati mereka supaya masuk Islam. Kalau dalam konteks hadis ini, oleh kerana kita telah melakukan banyak perkara, kita telah melakukan pelbagai usaha supaya orang-orang yang didakwah itu masuk Islam. Ini dalam konteks hadis ini. Tapi mereka ini tetap menolak ajaran itu. Mereka ini tetap menolak ajaran itu. Dan kita lihat Tufail ini, apabila dia mengatakan mohonlah supaya Allah binasakan mereka, itu maksudnya Tufail ini sudah berputus asa. Yang Nabi mahu bagi tahu pada Tufail, jangan putus asa. Tapi instead of Nabi bagi tahu jangan putus asa, Nabi terus beritahu, Ya Allah, berilah kepada suku Daus itu petunjuk dan bukalah hati mereka supaya masuk Islam. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali kita telah melakukan pelbagai perkara, namun keadaan masih tidak berubah. Akhirnya kita perlu meminta daripada yang paling tinggi, daripada kuasa yang memegang hati-hati, yang memegang hati setiap manusia. Jadi kalau dalam konteks kita, kalaulah dah pelbagai usaha kita buat untuk meminta pelanggan itu bayar hutang, namun masih tidak membayar hutang, jadi apa yang paling tinggi? Mungkin kita perlu terus appoint seorang lawyer, dan lawyer tu buatlah kerjanya. Itu maksudnya. Bukanlah secara literal. Tuan-tuan, bila baca ni bukanlah secara literal. Yang paling tinggi Nabi berdoa. Jadi pelanggan tak bayar hutang, kita pun berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, bukalah hati pelanggan kita untuk bayar hutang. Tidak. Okay. Jadi kita, apa yang paling tinggi dalam hal hutang, kita boleh buka file, minta lawyer yang melakukan, maksudnya kita sub, sebab kita dah lakukan pelbagai perkara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, teknik Nabi ini teknik yang mudah. Teknik memimpin gaya Nabi Muhammad ini, apa yang Nabi dah tunjukkan, dah tinggalkan kepada kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah teknik yang mudah, yang kalau orang yang tak pernah terfikir menjadi ketua membaca Lead Like Muhammad, mereka akan mempunyai satu keyakinan yang mereka juga boleh memimpin dengan baik. Mereka akan mempunyai keyakinan bahawa mereka juga boleh memimpin dengan baik. Ya Umi, sungguh indah didikan Nabi. Ya, semuanya ada, manual tu ada, manual memimpin ada dalam, dan kita bersyukur kerana manual itu telah dimudahkan, di dalam buku Lead Like Muhammad. Sehingga pada malam ini, puan-puan, malam ini adalah malam keempat kita membaca kupasan-kupasan di dalam buku Lead Like Muhammad. Sehingga malam ini kita dapati teknik memimpin yang kita pelajari daripada Rasulullah SAW ini ada dua. Satu, teknik ini neutral. Kedua, teknik Nabi ini, teknik yang Nabi tunjukkan, teknik bagaimana nak puji, bagaimana nak meningkatkan prestasi pekerja yang corot, pekerja yang bagus, bagaimana nak meleraikan pergaduhan di antara dua orang kanan kita, pelbagai lagi teknik. Teknik ini neutral dan universal. Kerana itu tuan-tuan, jika tuan-tuan baca Lead Like Muhammad ini,
bahasa yang digunakan ini bahasa mudah, bahasa bukan bahasa agamawan, tidak. Bahasa ni mudah. Maksudnya bahasa yang mudah ini golongan sasarannya sekiranya datang daripada orang-orang yang bukan beragama Islam, yang tidak pernah membaca hadis sebagai contoh sebelum ini, pun mereka boleh mengamalkan. Mereka masih boleh amalkan. Kerana teknik ini teknik universal. Siapa-siapa pun boleh amalkan teknik ini. Ini yang pertama. Dan teknik ini teknik neutral. Lelaki ke, perempuan ke, boleh memimpin dengan efektif. Boleh memimpin dengan berkesan. Hanya kita perlu guna teknik, kuasai teknik. Tidak perlu semua tuan-tuan dan puan-puan. Pada awalnya saya, ini pengalaman, pada awalnya saya belajar Lead Like Muhammad, saya hanya pilih beberapa teknik yang saya rasa mudah. Antara teknik yang mudah saya pilih ialah teknik memuji, teknik menutup mata pada kesalahan. Saya fokus, ada satu lagi teknik, teknik menutup mata, teknik teknik fokus kepada solusi. 3 teknik. Saya fokus pada 3 teknik ini saja. Ini pengalaman. Betul Umi, tak perlu percaya, ikut saja. Tak perlu percaya. Sebab saya percaya begini, saya percaya apa-apa yang dari Nabi sudah tentu ada hikmahnya, sudah tentu ada kebaikannya. Memang ada kebaikannya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita sudah pun di penghujung rancangan, di penghujung live, okey, di penghujung live, sesi live. Saya mahu tutup dengan satu. Baru-baru ni saya membaca sebuah buku yang bertajuk The Hallmark of Leadership. Tuan-tuan boleh Google buku ini, yang ditulis oleh 3 orang, termasuk Dr. Tariq Suwaidan. Dr. Tariq Suwaidan ni adalah di antara guru kepimpinan yang saya memang akan ikut. Dr. Tariq Suwaidan. Okey, mereka ni menulis, 3 orang ni, mereka menulis tentang guru kepimpinan. Siapa-siapa yang belajar kepimpinan sudah tentu tuan-tuan akan mendengar nama guru kepimpinan yang tersohor, iaitu Cousins and Posner. Siapa-siapa yang belajar kepimpinan, 2 nama ni tidak asing pada mereka. Cousins and Posner ni, 2 orang ni, mereka ini sudah mengkaji ribuan organisasi, ratusan ribuan individu yang menggerakkan organisasi itu berjaya. Yang menggerakkan satu pasukan kerja, yang pasukan kerja itu dapat melakukan hal-hal yang bagus, dapat memberi hasil yang bagus-bagus. Jadi Cousins and Posner ni dia buat research terhadap nilai-nilai yang ada pada ketua-ketua yang bagus-bagus ni. Dia keluarkanlah value apa yang ada, sifat, sikap, bagaimana cara dia memimpin. Akhirnya Cousins and Posner, bila dia dah kaji ratusan ribuan organisasi dan individu yang memastikan organisasi itu berjaya, mereka keluarkan 10 ciri yang mesti ada kepada pemimpin. Namun findings mereka ni ada kepincangan, di mana 10 ciri-ciri yang ada kepada seorang pemimpin, tidak ada satu pun dalam dunia ini yang mempunyai 10 ciri-ciri ini. Tak ada. Tidak ada satu pun yang dia kata, bila dia buat kajian ni, tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang mempunyai 10 ciri-ciri kepimpinan ni. Tak ada. Tengok dia kaji ratusan ribuan organisasi sehingga mereka boleh keluarkan 10 ciri yang mesti ada kepada seorang pemimpin yang efektif, ketua yang efektif, tetapi tidak ada satu model pun yang ada 10 ciri ini. Namun penulis Hallmark of Leadership ni, dia kata sebenarnya 10 ciri ini ada pada Nabi Muhammad. 10 ciri ini ada pada Nabi Muhammad. Sebab tu kalau puan-puan ingat buku yang ditulis oleh Michael H. Hart. Michael H. Hart ni sampai sekarang pun dia tak masuk Islam. Tapi Michael H. Hart ini mengakui
mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the most influential person. Is the most influential person, adalah orang yang paling berpengaruh dalam history. Ini yang buku yang ditulis oleh Michael H. Hart, The 100, a ranking of the most influential persons in history. Michael H. Hart. Dan orang yang pertama, nama pertama dalam 100 orang yang dikatakan berpengaruh dalam dunia, dalam sejarah peradaban manusia, nama Nabi Muhammad adalah orang yang pertama. Senarai yang pertama bahawa Nabi Muhammad, dia tak ada sebut Nabi Muhammad kan, dia sebut Muhammad. Dia sebut Muhammad. Saya bacakan kata-kata dia. Dia kata, my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Hanya ada pada Nabi Muhammad, most influential person. Jadi kan tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu teknik-teknik yang Nabi telah tunjukkan pada kita sudah tentu memberi kesan-kesan yang efektif. Kesan-kesan yang efektif. Okay. Ini kita belum lagi bercakap tentang bahasa Nabi, bahasa karismatik. Kita belum cakap lagi tentang karismatik Nabi, karismatik tingkah laku. Kita hanya fokus kepada teknik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad di dalam fokus kepada kepimpinan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira itu sahaja. Saya ulang sekali lagi, teknik yang Nabi tunjukkan ini adalah teknik yang doable, yang boleh dibuat oleh sesiapa sahaja. Okay? Teknik yang doable, yang boleh dibuat oleh sesiapa sahaja. Ianya teknik mudah, tapi untuk yang susah, untuk kita change the mindset dari amalan lazim yang kita percaya selama ini, yang susah. Sebab tu kadang-kadang kita rasa teknik memuji dengan menggunakan prinsip yang efektif ini pun susah. Ini yang kita dapati daripada siri-siri training-training kita. Yang susah adalah untuk change dari yang biasa kita, amalan biasa yang kita buat kepada apa yang Nabi tunjukkan. Ini yang susah. Tapi sekiranya kita berazam, berusaha sungguh-sungguh, Allah akan memudahkan. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain siaran. Apa yang terbaik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan itu berpunca dari kelemahan saya sendiri. Dengan itu kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya tuan-tuan dan puan-puan.